Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya Amar, host anda dalam channel Amar Kilat. Berjumpa lagi kita dalam video kali ini di mana saya akan menceritakan antara faktor-faktor yang boleh menyebabkan banjir. Saya tak ambil contoh yang jauh. Contoh saya dekat lawas sini saja. Even petang sebelum saya rekod video ni, berlaku banjir kecil lah, banjir kilat di setengah kawasan yang ada dekat lawas ni. So, pada penonton saya semua, jangan lupa untuk share, like, komen dan subscribe channel Amar Kilat. Pastikan anda menonton sehingga ke penghujung video. Jom kita cerita tentang faktor yang boleh menyebabkan berlakunya banjir. So, faktor yang pertama adalah sudah pastinya sebab cuaca, iaitu cuaca hujan. Apabila cuaca hujan lebat, hujan yang luar biasa, sudah pastinya para sungai pun meningkat. Ataupun di setengah kawasan perumahan, contohnya parit-parit dipenuhi air. Apabila dipenuhi air, sudah pastinya di kawasan-kawasan rendah dinaiki air. Jarang pula banjir dalam kemarau seperti lagu Dynamic ya. Banjir dalam kemarau, takdir yang akan memastikan. Itu kalau lirik itu salah, tolong saya betulkan dekat ruangan komen ya. Jadi punca yang pertama adalah cuaca, iaitu cuaca hujan. Okey. Faktor yang kedua ni pula guys, ianya berkaitan dengan faktor yang pertama tadi, iaitu faktor air pasang. Fenomena air pasang besar. So, dalam setahun tak banyaklah yang berlaku air pasang besar ini ya. Dan jarang pula berlaku air pasang besar bertemu dengan hujan lebat. Jarang berlakulah. Bagi saya dalam tahun ni pun saya rasa dapat dihitung agaknya ya. Berlaku serentak. Kedua-dua keadaan ini berlaku serentak. Dan apabila benda ni berlaku, hujan lebat dan air pasang besar ini berlaku serentak, maka risiko untuk banjir itu agak tinggi sebab para sungai naik ditambah pula dengan hujan. Jadi dua faktor tadi, faktor satu dengan faktor nombor dua, itu hujan lebat dan juga fenomena air pasang besar. Ini pun menjadi faktor banjir di kawasan lawas ni lah yang saya tahu ya. Dan faktor yang ketiga adalah pengaruh geografi kawasan tertentu lah. Sebagai contoh, kawasan yang rendah ataupun kawasan yang berdekatan dengan sungai. Jadi dua-dua ni, kalau yang di kawasan sungai sudah pastinya apabila para sungai naik memang. Tapi apa yang saya melalui pengalaman saya sendiri di lawas ni, mereka sudah arif. Mereka tahu keadaan air macam mana yang bahaya, macam mana yang akan dalam, ataupun yang macam mana banjir yang biasa-biasa saja mereka dah tahu dah. Apa-apa pun, walaupun kita sudah arif, kita jangan lupa untuk sentiasa berwaspada. Okey, untuk yang tinggal di kawasan rendah pula, saya lebih suka mengaitkan kadang-kadang cuaca dengan sistem peparitan. Mungkin hujan yang lebat, kadang-kadang sistem peparitan tidak lagi mampu menampung jumlah air yang banyak. Sehinggalah kawasan yang rendah dinaiki air. Tapi apa yang saya percaya, keadaan begini dia tak berlaku lama. Tak berlaku lama. Sebab saluran dah ada, mungkin apabila hujan turun dengan lebat, parit tidak dapat menampung jumlah air yang banyak, jadi air akan naik sekejap dan kemudian akan turun. Jadi apa-apa pun keadaan begini bagi saya lebih bahaya sebab kita tak duga benda ni berlaku. Sebab satu, kita jauh dari sungai. Apa yang kita tidak jangka sebenarnya adalah kita berada di kawasan yang rendah. Jadi kita kurang berwaspada. Jadi tingkatkan kewaspadaan anda yang berada di kawasan yang rendah. Faktor yang keempat ini pula saya akan kaitkan dengan faktor yang ketiga tadi, geografi kawasan tertentu dan juga
sistem peparitan. Jadi faktor yang keempat adalah sistem peparitan. Okey. Saya percaya dekat lawas ni sistem peparitan sudah jauh baik, ditambah baik, diselenggara dengan baik. Sebab bukan apa, saya 4 tahun dekat sini, mula-mula dulu agak kerap juga banjir, ini lama-lama dah kurang, jauh kurang guys. Jauh kurang. Jadi saya amat berterima kasih kepada pihak-pihak yang berkenaan atas usaha anda untuk mengekalkan kesejahteraan masyarakat yang tinggal di kawasan-kawasan yang berisiko banjir ini. Terima kasih banyak-banyak. Cuma kita sebagai masyarakat haruslah bekerja sama untuk membantu pihak-pihak yang berkenaan tadi dalam menyelenggara sistem peparitan. Yang menyelenggara mereka, kita sebagai masyarakat haruslah menjaga tanggungjawab kita dengan menjaga kebersihan pun sudah cukup. Jika satu kawasan kejiranan itu menjaga kebersihan, faktor-faktor banjir ni kita boleh kurangkan satu faktor banjir dah. Contoh, apa yang menyebabkan sistem peparitan kita ni terganggu? Sampah. Kita tak bolehlah jadikan longkang, parit sebagai pilihan untuk kita buang sampah. Option kita. Ada sampah. Kalau satu kawasan kejiranan membuat benda yang sama, so tak mustahil lah banjir akan berlaku kan. Dan siapa yang akan terjejas adalah kita sendiri. Jadi sama-sama kita tingkatkan kesedaran sivik kita untuk menjaga kebersihan. Lebih-lebih lagi pada peparitan kita, sistem peparitan kita, agar kita dapat membantu pihak-pihak berkenaan dalam menyelenggara sistem saluran kita. Dengan cara ini kita dapat mengurangkan risiko-risiko banjir. Apabila risiko banjir kurang, kerugian pun kurang. Tak adalah berlaku kerosakan, lebih-lebih lagi kehilangan nyawa. Memang bunyinya agak simple, banjir yang kecil, tapi boleh menyebabkan kemalangan jiwa. Kita tak tahu, mungkin ada arus elektrik pada air tersebut. Kita tak tahu, ataupun haiwan berbisa seperti ular ataupun yang serangga berbisa. Kita tak tahu. Jadi dengan mengamalkan kebersihan, kita boleh mengurangkan risiko banjir. Bagi fenomena alam seperti cuaca, seperti air pasang besar, yang tu kita tak boleh lah. Ataupun faktor geografi itu sendiri kita tak boleh buat apa-apa. Itu kerja Tuhan. Kita tak boleh ubah apa-apa. Apa yang kita boleh ubah adalah cara hidup kita dengan mengamalkan nilai-nilai kebersihan. So, 4 faktor ini antara 4 faktor yang dapat saya kongsikan dalam video ini. Jika anda ada pendapat anda, boleh sertakan di ruangan komen. Tuliskan di ruangan komen sana. Saya nak tengok juga apa faktor-faktor yang boleh menyebabkan banjir di kawasan anda. So, sama-sama kita berkongsi. Apa-apa pun, ingin saya ingatkan lagi, antara 4 faktor ini hanyalah teori saya semata-mata. Saya tak ingin menyalahkan mana-mana pihak, dan saya anggap video ini sebagai rujukan dan hiburan kita semata-mata. Okey? Terima kasih kepada yang menonton sehingga hujung video. Saya doakan semoga anda semua dimurahkan rezeki. Jangan termenung, jangan lupa untuk subscribe, like, share dan komen channel Ahmad Kilat. Jumpa lagi kita di video yang akan datang. Bye-bye.